Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja saksikan tadi ragam atau langkah-langkah sebanyak 6 langkahan Zapin Dincat atau Gincat yang berasal dari kampung Sarang Buaya, yang telah diwariskan kepada kita oleh adik guru Zapin ini, Zapin Dincat, iaitu Allahyarham Encik Suhairi Adam, atau lebih dikenali di kalangan kawan-kawan sebagai Wak Turiman. Jadi Wak Turiman ini adalah orang yang telah memberikan warisan Zapin Dincat kepada kita hari ini. Cumanya kita jarang melihat Zapin Dincat, dan hari ini kita telah merakam semula pergerakan Zapin Dincat yang dibawa oleh pezapin-pezapin daripada Zapin Mapum. Sebabnya ialah Wak Turiman yang berasal dari Sarang Buaya, dia mengajar Zapin Dincat setelah dia berpindah randah ke Sepang Renggam. Kemudian dia berjumpa dengan Encik Salimi, dan dengan Encik Salimi lah dia berkongsi, dan kemudian Encik Salimi pun mempelajarinya. Kemudian ada lagi Encik Salimi itu adalah adik guru Zapin Mapum yang sebelah kanan saya, dan sebelahnya adalah Encik Muhammad Iskandar Shah, juga seorang penerus Zapin Dincat. Kedua-dua mereka, Encik Salimi dan Encik Iskandar, adalah merupakan anak murid daripada Wak Turiman. Dan kebetulan pula Encik Salimi ini adalah anak saudara kepada Allahyarham Suhairi atau Wak Turiman. Jadi nasabnya sangat luar biasa jugalah, ada keturunan dan keluarga segala macam. Tetapi yang paling luar biasa ialah perbezaan. Saya pun pernah belajar dengan Allahyarham Wak Turiman. Dan pada hemat saya, Zapin Dincat pada asalnya sangat agresif, masuk kuat dengan tenaga. Tenaga itu tenaga yang luar biasa, kerana memerlukan kekuatan kepada langkahan dan lutut untuk menanggung pergerakan sepanjang permainan. Kemudian hari ini seperti kita lihat tadi, pergerakan itu agak mirip-mirip kepada Zapin yang mungkin sama seperti mana Zapin di Mapum. Dan sejarahnya menyatakan bahawa ini berlaku ketika Zapin ini diangkat semula oleh Encik Salimi untuk menyemarakkan Zapin, dan sejarahnya luar biasa. Maka dengan itu saya nak beralih kepada Encik Salimi, nak menanyakan cerita sikit bagaimana Encik Salimi belajar Zapin Dincat daripada Wak Turiman, kemudian apa yang berlaku sehingga hasilnya adalah apa yang kita lihat hari ini. Silakan. Okay, terima kasih, Bro. Saya mula secara lebih serius mempelajari Zapin Dincat ni setelah bermula dengan Zapin Mapum. Dalam waktu yang sama, arwah ni sebenarnya selalu dia balik ke Sarang Buaya walaupun dia menetap di Sepang Renggam. Cuma dia tak tahu kalau pada waktu sekitar tahun 2000 tu saya dah aktif berzapin. Bila dia dapat tahu yang saya dah aktif berzapin, ada satu ketika tu kita ada buat satu program dekat kampung. Kebetulan dia ada, dan saya memang tahu dia adalah antara orang-orang yang berzapin dulu dengan arwah bapa. Jadi kita ajak dia, dan pada malam itulah kita mula-mula kita menonton dia menari Dincat sekarang masa tu ada. Dan lepas tu, selepas itu, kelangsungan daripada itu, saya pun bincang dengan Is pun cakap kita kena belajar Zapin ini. Dan selepas itulah saya mula mempelajari langkah-langkah Zapin Dincat secara terus dengan arwah. Dia ada 6 langkah. Dan yang betul, Prof cakap tu, langkah gaya, cuma yang saya tak dapat adalah gaya dia yang sebenarnya. Sebab mungkin saya mempelajari langkah, memang kita dapat. Jarang saya menari Zapin Dincat ni. Dan macam dia pun, dia balik Sepang Renggam, sesekali baru balik ke Sarang Buaya. Kadang-kadang kita berjumpa, kadang-kadang kita tak berjumpa. Walaupun langkah tu saya tahu dan saya mahir boleh menarikannya, tapi jarang ditarikan. Saya lebih kepada Mapum. Mungkin sebab
saya beranggapan masa tu dia masih ada lagi dan pada saya lebih suka jika dia sendiri yang dapat menari dan memperkenalkan kepada orang ramai. Mungkin ajak tu kita tak kesampaian dan alhamdulillah lah saya masih lagi boleh menarikan. Mungkin tu gaya tu yang jadikan masalah pada saya. Sebab saya dah terlebih kepada mampu. Jadi gaya tu kadang-kadang dia macam orang tengok macam apung, macam jincat. Saya memang akui kita memang belum dapat memahirkan sebagaimana gaya arwah menarikan yang sebenarnya sebab dia memang lebih agresif. Jadi itu saya akui. Jadi kita bertanya pada saudara Iskandar lah. Dia pun belajar. Saya pun belajar. Tapi saya memang tak mampu nak membawa gaya beliau kerana memang luar biasa, tenaganya luar biasa. Jadi boleh saudara Iskandar tu mungkin cerita sikit pengalaman belajar dengan arwah Wak Tuiman, kemudian bergabung dengan Cik Salimi, kemudian lahirlah Zapin Dincat. Tapi gaya itu agak gaya yang berbeza, tapi langkahnya langkah yang asal. Langkah-langkah semua langkah yang asal. Cuma airnya itu sukar dibawa. Boleh Iskandar komenkan tentang itu? Terima kasih Bro. Berkenaan yang ada majlis yang ketika itu Cik Salimi buat, sebenarnya untuk meraihkan saya dengan warning sebab menaikkan Zapin di Hitam ketika itu. Dan ketika itu saya memang dah tahu lah yang waktu rumah ni ada Zapin Ninja tu. Kita Salimi dia cerita yang suka, dia kata pakcik dia waktu rumah ada Zapin Ninja. Jadi ketika masa tu kita suruh dia menari. Kita suruh dia main Zapin, bukan menari, main Zapin. Dia tak suka sebut menari, dia kata main Zapin. Jadi bila music on ni dia akan gerak. Dan ketika itu saya tak ikut. Saya hanya tengok gerak dia. Tengok satu persatu teknik dia, macam mana gerak dia. Memang betul-betul takas. Dan memang saya ingat gerak yang sukar untuk orang-orang biasa ni yang baru mula nak bertapak Zapin memang tak boleh buat. Jadi ketika itu bila saya dapat teknik-teknik yang memang dibuat begitu, saya ikut sebelah dia. Saya ikut gerak dia, saya ikut apa yang dia buat. Sebab gerak dia tu tak putus, dia berterusan. Tak ada ragam 1, ragam 2, ragam 3, 4, 5, tak ada. Saya akan ikut gerak dia. Jadi ketika itu saya memang rasa penat. Sebab kita hanya berdinjit dan tak ada yang mendapat dinjit. Dan badannya masa tu serung nak jatuh. Serung nak jatuh. Jadi air tu saya cuba dah dapat. Nak cuba dapatkan air tu, air yang arwah terima ni. Selepas daripada majlis tu, saya cuba mempraktikkan gerak-gerak yang saya ingat, yang saya berulang-ulang. Saya jenis tak putus asa. Saya nakkan ragam tu, saya nakkan gerak yang betul-betul macam waktu Riman. Alhamdulillah saya dapat gerak tu. Dan saya ada buat satu bengkel di Tangkap ketika itu. Dan saya menjemput waktu Riman, Wak Salimi dengan arwah Wak Men. Kita ke bengkel dan kita minta pemain Zapin macam pewaris buat Zapin gerak-gerak mereka. Dan ketika itu memang gambar ramai semua ikut. Dan waktu Riman memang duduk sebelah saya dan dia tanya, "Is, boleh buat tak? Boleh tak? Engkau boleh buat, Is, kau boleh buat." Jadi saya cuba.
apa yang saya perhatikan, dia tengok, dia kata kau dapat saya ni, kau dapat, kau boleh teruskan. Jadi ketika selepas kita berbingkit bersama dia, pada tahun 2000 ada pertandingan Zapin peringkat negeri Johor, dan ketika itu saya bincang dengan Wak Selimi ni. Saya kata kita buat Zapin Dinjat dah mampu satukan. Dinjat ditarikan oleh lelaki, mampu ditarikan oleh perempuan. Memang saya ingat berbulan jugalah nak mengajar penari lelaki untuk mendapatkan air waktu rimat. Ketika itu saya cakap hanya boleh dapat 40% je, tak boleh 100%, sebab gerak dia memang sukar. Dan penari-penari lelaki yang buat tu memang sakit lutut, memang sakit pinggang. Selepas tu memang dia orang dah tak boleh buat apa-apa, dia akan rest selama-lamanya. Itulah yang bila Waslimi cakap macam mana kita nak buat dengan Zapin Dinjat ni. Jadi saya cadang dengan dia, kita hanya boleh latih budak-budak muar untuk buat, sama ada dia boleh dapat 100% ataupun tak, tapi dapat langkahnya hanya langkah saja, gaya airnya memang tak boleh dapat. Jadi makanya ialah kita pun tak mampu untuk cuba melestarikan zapin-zapin yang sangat indah, yang sukar dibuat, yang perlu belajar bertahun, bukan belajar bulan-bulan Dan tetapi apa saja usaha kita buat, walaupun Zapin Dinjat seperti ada hari ini mungkin tidak setenaga seperti Zapin yang dibawa oleh Wak Turiman, tetapi setiap langkah tu kekal. Jadi langkah tu kekal, cuma pembawaannya itu tidak boleh dibawa seperti arwah adik guru kita, dan oleh kerana itu kita mewarisi apa yang ada hari ini yang kita masih kekal namakan sebagai Zapin Dinjat. Dan Zapin Dinjat hari ini pun yang dimainkan pun segelintir orang saja. Jadi akhir kalam saya nak tanyalah Cik Salimi, jadi kita dah sekarang lihat bagaimana kita angkat balik Zapin arwah Wak Turiman, walaupun tak sampai 100%, kita dapat juga mengekalkan langkah-langkah beliau itu. Jadi mungkin seperti yang kita lihat tadi, itu yang digunakan, yang dimainkan. Jadi apakah pada pendapat Cik Saimi arah tuju kita untuk mempertahankan, bagaimana kita mempertahankan Zapin Dinjat yang kita warisi daripada almarhum Wak Turiman. Silakan komen. Seperti juga macam Zapin Mapung, dan saya percaya 100% kalau arwah ni masih hidup, dia pasti ada antara orang yang paling gembira bila langkah Zapin dia kita angkat sebegini. Dan saya berterima kasih dengan Prof atas usaha ni. Kalau tak kerana Prof dan rakan-rakan yang lain, tentu orang tak tahu apa itu Dinjat. Orang hanya dapat bercerita tapi tak tahu bagaimana langkah dia. Dan saya juga mengharapkan generasi yang akan datang, penari-penari di luar sana, penggiat seni tari, belajarlah. Belajar, pahami, tak tahu bertanya. Kita akan ada rujukan, dan saya dengan seluas pintu rumah saya akan terima siapa saja yang sudi belajar dan meneruskan. Sebab itu saya rasa tanggungjawab yang saya kena pegang. Dan insya-Allah selagi saya mampu, saya akan kekalkan keaslian langkah yang ada, yang saya dapat pelajari secara terus daripada Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah bagaimana kentalnya harapan dan semangat para penggiat Zapin di negeri Johor. Begitu sekali semangat kita untuk mempertahankan warisan kita. Walaupun adik guru kita sudah tidak ada hari ini, kita tetap berusaha supaya anak-anak muda kita akan tahu
mengenali dan mampu menghayati warisan kita yang sangat luar biasa ini. Saya harap tuan-tuan dan puan juga akan mendapat banyak manfaat daripada perbincangan ini, dan dengan itu saya menutup kalam perbincangan. Kita doakan supaya arwah adik guru kita Wak Teriman diberikan segala barakah dan rahmat, supaya apa sahaja ilmu diberikan pada kita akan kekal di kalangan kita dan kepada anak-anak kita. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.